Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zakwan bin Kamaruddin dari kelas 13. Jadi insya-Allah untuk tugasan pada kali ini saya akan membentangkan proposal kajian saya yang bertajuk pelaksanaan ibadah solat fardu dalam kalangan siswa guru Islam di IPG Kampus Ilmu Khas. Jadi sebelum pergi lebih lanjut, saya jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Dr. Mustafa Kamal bin Ahmad Kasim kerana telah banyak memberi saya tunjuk ajar dan membantu saya dalam melaksanakan dan menyiapkan tugasan satu pada sebelum ini dan tugasan pada kali ini. Baiklah, kita pergi kepada isi kandungan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama ialah berkenaan dengan pendahuluan. Saya akan menceritakan berkenaan dengan pengenalan kajian ini, penyataan masalah, tujuan kajian, skop dan batasan kajian, kepentingan kajian dan juga definisi. Manakala bahagian kedua pula saya akan menceritakan berkenaan dengan tinjauan literatur iaitu dari aspek teori kajian, dapatan kajian lalu dan juga kerangka konseptual. Dan yang terakhir saya akan menyampaikan berkenaan dengan metodologi kajian iaitu reka bentuk kajian, persampalan, instrumen kajian, kajian rintis, prosedur pengumpulan data dan yang terakhir prosedur penganalisisan data. Baiklah, kita pergi kepada bab pertama iaitu pendahuluan. Pengenalan ini saya menceritakan secara umum berkenaan dengan solat, berkenaan dengan kelebihan ataupun kepentingan solat ni untuk membuka atau membagi nampak kepada pembaca tajuk yang ingin saya ceritakan ini. Baiklah, apa yang saya tekankan dalam pengenalan sebagai contoh yang pertama, solat merupakan rukun Islam, yang kedua ibadah wajib yang utama dan merupakan tiang agama. Hal ini supaya dapat memberi kesedaran kepada semua yang saya nak sampaikan betapa pentingnya solat ni ataupun pentingnya pelaksanaan solat ni. Dan juga solat mampu membimbing akhlak seseorang terhadap Allah, makhluk dan diri sendiri. Jadi uh, poin yang ini dia nak menekankan bahawa yang ibadah solat dapat membimbing akhlak seseorang tersebut. Dan hati seseorang dapat dibersihkan dan disucikan dengan pelaksanaan solat. Jadi hati yang bersih ni dia akan membimbing kita atau memudahkan kita untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik ataupun akhlak-akhlak yang baik. Seseorang sekaligus dapat menghindarkan diri dari kemungkaran, maksiat dan menjadi ubat yang paling mujarab menyembuhkan berbagai penyakit sosial yang melanda umat pada masa kini. Jadi yang ni amat penting saya nyatakan. Kenapa? Kerana poin dia dia akan menjadi ubat menyembuhkan penyakit sosial. Seperti yang kita tahu, penyakit sosial melanda remaja pada masa kini. Pelbagai lapisan masyarakat sama ada dari kanak-kanak, remaja, terutamanya remaja dan juga orang dewasa yang berpunca daripada tidak solat. Jadi apabila saya kata poin di sini, solat menjadi ubat mujarab untuk menyembuhkan berbagai penyakit sosial, dia akan memberi tarikan kepada pembaca. Oh, jadi tajuk solat ni penting juga untuk perlu dikaji. Yang terakhir, solat yang dijaga dengan sempurna dan didirikan dengan penuh keimanan dan ketaatan pasti akan melahirkan personaliti insan yang patuh kepada Allah dan takut melakukan kejahatan di dunia. Itu sedikit sebanyak berkenaan pengenalan. Baiklah, penyataan masalah. Jadi penyataan masalah ni saya ceritakan masalah-masalah yang berlaku sama ada di luar IPG ataupun dalam IPG supaya dapat membangkitkan kesedaran kepada pembaca. Baiklah, yang pertama, banyak isu pengabaian solat dan ceteknya ilmu pengetahuan mengenai solat berlaku dari pelbagai lapisan masyarakat. Yang ini kita dapat lihat daripada kajian-kajian ataupun laporan-laporan sama ada daripada tesis, jurnal ataupun kenyataan akhbar ataupun sidang-sidang yang menyatakan perkara ini yang betapa teruknya ataupun kritikalnya isu pengabaian solat dan ceteknya ilmu berkenaan dengan solat. Sebagai contoh daripada kajian Dr. Fadilah Kamsah 2020 yang menyatakan hanya 23% daripada umat Islam menjaga solat di Malaysia ni. 23% daripada berjuta-juta orang Islam di Malaysia yang jaga solat lengkap 5 waktu. Jadi penyataan masalah ni dia memberi kesedaran kepada kita sebagai pembaca, oh, isu ni berlaku, isu ni sangat teruk. Jadi nak baginya nampak isu ni adalah sesuatu yang perlu diberi penekanan. Isu ini perkara ini dianggap remeh oleh orang lain ataupun kenapa pula ada kajian berkenaan dengan solat ni? Penting ke? Padahal isu solat inilah yang merupakan pokok kepada pelbagai masalah serta penyakit sosial merebak dalam masyarakat pada masa kini. Sebagai contoh, ada banyak isu-isu rempit,
buang anak, zina, sumbang mahram dan lain-lain, dia punya pokok masalahnya adalah tidak solat. Hal ini juga disokong oleh Shukri 2014 yang menyatakan penyakit sosial yang menimpa golongan masyarakat, khususnya remaja adalah kesan daripada sikap masyarakat yang sering meninggalkan solat. Dan berdasarkan uh, Temumbuan secara rawak, masih terdapat siswa guru IPG ilmu khas yang tidak melaksanakan ibadah solat fardu lengkap 5 waktu. Jadi wajarlah saya buat kajian ini terhadap siswa guru. Kerana apa? Kerana guru yang akan keluar dan mendidik anak-anak murid, jadi personaliti guru tersebut perlulah bersih daripada penyakit sosial yang berlaku pada masa kini. Dan sesebuah kejayaan bukan diukur dari kecemerlangan semata-mata, tetapi diukur daripada segi rohani, jasmani dan segi pengamalan solat dalam kalangan siswa guru. Baiklah, kita pergi pada tujuan kajian. Tujuan kajian adalah dilaksanakan adalah untuk melihat tahap pengetahuan siswa guru mengenai ibadah solat fardu, mengkaji pelaksanaan solat dalam kalangan siswa guru dan mengenai pasti faktor-faktor yang mempengaruhi siswa guru untuk menunaikan solat fardu. Baiklah, untuk objektif kajian saya tetapkan 3, iaitu yang pertama, mengenal pasti tahap pengetahuan siswa guru mengenai ibadah solat fardu. Pengetahuan tu sama ada dari segi cara solat ataupun kepentingan solat. Yang kedua, mengenal pasti tahap pelaksanaan solat fardu dalam kalangan siswa guru. Bagaimana siswa guru tu solat? Adakah siswa guru tu solat 5 waktu? Adakah siswa guru tu solat di awal waktu? Dan yang terakhir adalah mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi siswa guru untuk menunaikan solat fardu. Sama ada faktor kawan, faktor pensyarah, faktor ibu bapa. Ini merupakan objektif kajian yang saya tetapkan. Manakala persoalan kajian perlulah dibina berdasarkan objektif yang saya buat. Untuk persoalan pertama daripada objektif pertama, iaitu apakah tahap pengetahuan siswa guru mengenai ibadah solat fardu. Manakala persoalan yang kedua, apakah tahap pelaksanaan solat fardu dalam kalangan siswa guru daripada objektif kedua. Dan berdasarkan objektif ketiga, saya membuat persoalan kajian yang ketiga, iaitu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi siswa guru untuk menunaikan solat fardu. Baiklah, kita pergi kepada skop dan batasan kajian. Skop kajian saya tetapkan adalah tahap pengetahuan siswa guru mengenai ibadah solat, tahap pelaksanaan solat fardu dalam kalangan siswa guru dan faktor yang mempengaruhi siswa guru untuk menunaikan solat fardu. Manakala batasan kajian pula, saya membataskan kajian ini kepada siswa guru yang beragama Islam saja, ambilan Jun 2020 IPG, iaitu sama dengan ambilan dengan saya, yang mengikuti pengkhususan pendidikan khas sahaja, bukan daripada PJ ataupun lain-lain, tetapi pendidikan khas sahaja, iaitu seramai 27 orang Islam untuk pendidikan khas. Dan lokasi kajian saya adalah dilaksanakan di IPG Kampus Ilmu Khas. Baiklah, kita pergi kepada kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini saya tetapkan kepada 3, iaitu kepentingan kepada pengkaji, iaitu saya, kepentingan kepada pensyarah dan juga kepentingan kepada pihak IPG. Kepada pengkaji ialah dia membantu pengkaji mengenal pasti tahap pengetahuan, tahap pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi siswa guru untuk menunaikan solat fardu. Jadi itu kepentingan untuk saya dan saya dapat memberi kesedaran kepada kawan-kawan yang lain, pengkaji-pengkaji yang lain. Dan seterusnya ialah kepada pensyarah. Pensyarah ni apabila dia tengok rujukan ni ataupun hasil daripada rujukan saya ni, pensyarah dapat mengambil tindakan untuk menghadapi isu tidak solat ni melalui kerjasama antara pihak pensyarah dan siswa guru, sama ada melalui wadah PSGI, iaitu Persatuan Siswa Guru Islam, ataupun Jabatan Perwakilan Pelajar JPP. Manakala kepada pihak IPG, apabila ada bukti ataupun kajian yang nyata berkenaan pelaksanaan solat ni, mereka dapat bekerjasama untuk memudahkan, meluluskan serta menjayakan program yang diusul oleh pensyarah dan siswa guru, contohnya program amali solat ataupun program kesedaran kepentingan solat, dan dapat memberikan dana serta peruntukan yang secukupnya untuk program-program yang akan dijalankan ini. Baiklah, kita pergi pada bahagian kedua, iaitu tinjauan literatur. Baiklah, teori kajian yang saya pilih ialah teori Al-Ghazali 1993 yang menyatakan beliau telah menegaskan kepada anak-anak muridnya bahawa ilmu yang dipelajari tanpa diamalkan adalah sesuatu perbuatan yang terpesong. Manakala beramal tanpa ilmu akan disia-sia dan tidak berfaedah. Jadi nak katanya mudah faham daripada teori ni adalah bahawa apabila seseorang
Apabila seseorang mempelajari ilmu ataupun menuntut ilmu, tetapi bukan untuk memperbaiki amalannya ataupun melaksanakan apa yang dipelajari, maknanya perbuatan tersebut sia-sia ataupun tak ada gunanya belajar untuk, tidak perbaiki amalan. Manakala seseorang yang beramal ataupun sentiasa melakukan ibadah tanpa ilmu juga sia-sia ataupun terpesong. Kerana apa? Mungkin perbuatan yang dilaksanakan itu tidak betul. Jadi kenapa saya guna teori ni? Kerana pelaksanaan solat dalam kalangan siswa guru amat berkait rapat dengan pengetahuan mengenai ibadah solat fardu bagi memastikan solat yang dilaksanakan sempurna dan memberi kesan dalam kehidupan. Jadi, eee jadi nak pastikan, siswa guru ni dia ada ilmu berkenaan solat supaya dapat memberi kesan dalam menghadapi masalah sosial. Jadi apabila siswa guru solat dengan cara yang betul, maka, eee, dia memberi kesan dalam kehidupan siswa guru sama ada dari segi akhlak ataupun ilmu. Manakala, siswa guru yang ada ilmu berkenaan solat, kita akan pastikan dia, eee, laksanakan ataupun, eee, buat apa yang telah dipelajari, buat dengan betul, buat dengan tepat dan laksanakan sepenuhnya solat 5 waktu. Baiklah, majoriti hasil kajian mengenai tahap pengetahuan ibadah solat terhadap responden remaja dan siswa menunjukkan berada pada tahap tinggi. Kajian-kajian sebelum ni dia, menunjukkan kita ni orang besar ni banyak dah ilmu ataupun ilmu berkenaan solat ni cukup. Tahu dah berkenaan dengan solat, kepentingan solat, kesan tak solat ataupun cara solat semua dah tahu. Tapi yang kurangnya adalah amal, amal je. Maknanya ada ilmu tapi tidak diamalkan. Dan ada juga, kajian yang menunjukkan masih adanya siswa-siswa ataupun remaja yang kurang ilmu pengetahuan mengenai solat. Tapi mungkin masih lagi solat, tapi solat dalam keadaan kurang betul. Dan kurangnya pengetahuan mengenai ilmu mengenai solat ni juga menyebabkan siswa guru ataupun remaja-remaja tidak solat. Baiklah, kita pergi pada dapatan kajian yang lalu. Yang pertama kajian Nozira Ahmad 2019 iaitu dalam pengamalan salat fardu dan kalangan pelajar pengurusan Islam Jabatan Perdagangan Politeknik Tunku Said Sirajuddin Perlis. Majoriti pelajar sedar dan faham mengenai ibadah salat fardu sama ada dari segi hukum, cara solat, tahu kesan balasan kalau tak solat ataupun buat solat ni. Tapi hasil kajian menunjukkan tahap amalan solat ni masih kurang. Jadi dia selari dengan teori kajian iaitu ilmu ilmu belajar ilmu solat ni tapi tak laksanakan. Begitu juga dengan kajian Az-Zahar Muhammad Nawawi 2021 ni yang berkaitan dengan pelaksanaan solat fardu dan kalangan pelajar politek. Pelajar menunjukkan tahap kefahaman yang tinggi sama seperti tadi. Dia tunjukkan tahap kefahaman tinggi berkenaan dengan kepentingan solat. Tetapi pelaksanaan solatnya tidak selari dengan apa yang ilmu yang dia tahu tu. Dia tahu pentingnya, dia tahu cara solat tapi tak selari, iaitu amalan solat dia sangat rendah. Jadi juga ada menceritakan dengan tentang faktor yang mempengaruhi pelajar tentang solat. Sebagai contoh, faktor ibu bapa, media massa, rakan sebaya, pensyarah dan juga masyarakat. Manakala kajian terakhir ialah Abdul Rahman dan Ismail 2018 iaitu bertajuk sikap pelajar terhadap pengamalan solat fardu dan kesannya kepada pembentukan sasiah. Jadi dinyatakan daripada kajian ini, faktor utama pelaksanaan solat dan kalangan mahasiswa adalah didikan agama sejak kecil dan penekanan dan pengamalan ibadah solat dan kalangan keluarga pula menyebabkan pelaksanaan solat siswa atau remaja ni dia dapat berterusan istiqamah dalam melaksanakan ibadah solat. Jadi dapatan kajian lalu ni saya ambil 10 tahun yang terkini. Baiklah kita pergi kepada kerangka konsepku yang saya bina. Jadi menurut Ahmad Munawar Ismail dan Nur Syahrizan Ali 2014, kerangka yang dibina akan membantu pengkaji untuk menyelaraskan teori yang dipilih dengan pemboleh ubah yang wujud supaya selari dengan objektif kajian. Jadi ada pemboleh ubah yang telah saya tetapkan iaitu tahap pengetahuan, tahap pelaksanaan, faktor dan siswa guru ni. Jadi untuk kerangka ni dia akan bantu memahami ataupun saya buat kajian ni selari dengan objektif serta teori yang saya buat iaitu perkaitan antara tahap ilmu dengan pelaksanaan. Baiklah, ini merupakan kerangka yang saya buat iaitu siswa guru terhadap tahap pelaksanaan solat. Manakala siswa guru apabila dia mempunyai tahap pengetahuan mengenai solat, dia akan solat sebab dia tahu kepentingan solat. Dan apabila siswa guru dipengaruhi oleh faktor-faktor mengenai solat, maka dia akan meningkatkan tahap pelaksanaan solat dalam kalangan siswa guru. Dan tahap pelaksanaan solat ni juga dia bergantung kepada faktor tersebut. Dan tahap pelaksanaan solat ni juga dia akan bergantung kepada tahap pengetahuan siswa guru.
Jadi ada pengetahuan saja tidak berguna jika tidak diamalkan, dan jika diamalkan jika tiada ilmu juga tidak berguna. Baiklah, kita pergi kepada bahagian ketiga iaitu metodologi kajian. Jadi reka bentuk kajian yang saya pilih untuk kajian pada kali ini adalah kajian berbentuk kuantitatif melalui kajian tinjauan. Hal ini kerana ia sesuai dengan, maklumat ataupun data yang saya inginkan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada persampling. Jadi persimpulan kajian ni, populasi dalam kajian ini adalah siswa guru Islam ambilan Jun 2020 yang mengikuti pengkhususan pendidikan khas, iaitu seramai 27 orang. Jadi saya tak ambil, sampel ataupun sebahagian daripada populasi, saya tetapkan bahawa kesemua 27 orang, populasi ini, eee, akan menjawab ataupun akan menjadi responden saya bagi, kajian saya. Baiklah, untuk instrumen kajian. Jadi saya memilih, kaedah soal selidik sebagai instrumen kajian. Jadi saya akan menghasilkan satu, eee, instrumen soal selidik yang mempunyai 4 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Jadi konstruk untuk bahagian A adalah berkenaan demografi, iaitu sama ada, iaitu, eee, kelas dan juga jantina. Demografi pelajar tersebut ataupun demografi responden iaitu siswa guru. Manakala bahagian B, saya akan, lampirkan soalan berkenaan dengan tahap pengetahuan solat fardu, manakala bahagian C, tahap pelaksanaan solat fardu dan bahagian terakhir adalah faktor yang mempengaruhi, solat fardu. Baiklah, jadi untuk bilangan item saya tetapkan demografi 2, manakala bahagian B, C dan juga D 6 soalan setiap bahagian. Iaitu item kita dapat lihat bahagian A 1 hingga 2, B 1 hingga B6, C 1 hingga C6 dan D 1 hingga D6. Pada bahagian B, C dan D, jawapan dan data dikumpul berbentuk nisbah dan diukur dengan skala Likert berskala 1 hingga 5. Iaitu 1 sangat tidak setuju, 2 sangat tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju dan yang, 5 sangat setuju. Jadi itu instrumen kajian yang saya tetapkan. Kita pergi kepada kesahan. Jadi untuk sesuatu kajian ataupun soalan kajian yang saya buat ni perlu ada kesahan. Jadi instrumen soal selidik yang dibina perlu diberikan kepada pakar yang mempunyai kemahiran dalam bidang yang berkaitan untuk disemak untuk memastikan isi kandungan bersesuaian dan menepati maklumat kajian. Ini menurut Muhammad Faizal Nizamli Abdullah dan juga Liu Ziwei 2017. Jadi dapat difahamkan bahawa untuk, kesahan instrumen soalan ni kita perlu rujuk orang yang pakar mengenai bidang tu. Contohnya saya bidang solat, saya perlu rujuk pakar bidang agama, yang mana kalau di IPG pensyarah saya lah bidang agama. Jadi instrumen kajian ni, akan disemak oleh seorang pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral JAPIM ataupun pensyarah bidang agama di IPG Ilmu Khas yang mahir dan berpengalaman iaitu pensyarah saya sendiri Dr. Mustafa Kamal bin Ahmad Kasim. Baik, itu berkenaan dengan kesahan. Manakala berkenaan dengan kebolehpercayaan soalan tersebut pula, macam mana kita nak tahu kebolehpercayaan soalan ni? Jadi maklumat yang akan diperolehi daripada kajian retest akan dianalisis menggunakan peratusan dan kekerapan. Jadi yang saya akan edarkan dulu soalan ni semasa kajian retest nanti dan saya akan dapatkan kandungan, data jawapan daripada responden kajian retest tersebut. Jadi data yang diperolehi, daripada ujian tu akan digunakan teknik, Alpha Cronbach, kerana teknik ini dia sesuai untuk nilai instrumen, skala Likert ni. Jadi, kita tengok indikator dia jika sangat tinggi iaitu 0.90, maka soalan ni perlu dikekalkan. Manakala rendah iaitu lebih kurang daripada 0.60, soalan ini perlu ditukar, dibuang ataupun diperbaiki. Begitu juga dengan indikator tinggi dan juga sederhana perlu diperbaiki. Baiklah. Itu berkenaan dengan kebolehpercayaan, item ujian yang saya buat. Kita pergi kepada kajian ringtest. Jadi kajian ringtest ni dia akan dilaksanakan sebelum kajian yang betul lah. Jadi kajian ringtest juga bertujuan untuk, mengetahui sejauh mana kemampuan responden dalam memahami item soalan yang dikemukakan. Kita bagi contoh, ni bukan kepada responden sebenar, kepada responden yang
akan kajian rintis yang akan kita bagi ni bukan responden sebenar, iaitu bukan 27 orang daripada bidang pendidikan khas ambilan Jun 2020 tu, bukan mereka. Jadi kita tengok, dia boleh jawab tak? Dia faham tak soalan yang saya bina tu? Jadi dengan hasil daripada kajian rintis ni, saya dapat perbaiki dan tambah baik soalan-soalan yang saya kemukakan sebelum saya edarkan soalan yang betul. Baiklah, jadi kajian rintis yang saya akan jalankan kajian rintis ni ke atas responden-responden yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sampel ataupun populasi kajian yang saya tetapkan tu. Iaitu tetap juga siswa guru tahun 3 dan juga beragama Islam. Tak kisahlah sama ada pendidikan jasmani dan juga ataupun pendidikan Islam dan lain-lain. Baiklah, itu berkenaan dengan kajian rintis. Kita pergi pada prosedur pengumpulan data. Baiklah, bagaimana saya nak dapat data ni? Yang pertama, saya akan edarkan instrumen soal selidik yang akan dijalankan melalui aplikasi Google Form. Jadi soalan-soalan tadi yang saya bina tu, saya akan edarkan dalam bentuk Google Form. Saya akan edarkan kepada responden-responden tersebutlah. Jadi, siapa responden tu? Saya akan edarkan kepada populasi kajian saya semua tu, iaitu siswa guru Islam ambilan Jun 2020 yang mengikuti pengkhususan pendidikan Islam iaitu seramai 27 orang. Seramai 27 orang. Manakala, sebelum saya edarkan ataupun semasa saya edarkan, saya akan terangkan tujuan dan cara menjawab soal selidik yang diedarkan supaya apa? Supaya mereka menjawab soal selidik tersebut dengan betul dan data yang saya nak tu dapat dengan tepat. Baiklah, manakala prosedur penganalisisan data, data yang diperoleh daripada responden tu saya akan analisis secara kuantitatif dengan menggunakan perisian SPSS iaitu Statistical Package for the Social Science. Jadi memudahkan saya lah untuk dapatkan data yang saya kumpul tu. Dan dia juga akan dianalisis secara deskriptif. Jadi analisis deskriptif ni digunakan bagi memberi gambaran secara umum mengenai data yang diperoleh. Baiklah, itu sahaja pembentangan proposal kajian daripada saya. Maaf salah silap, kurang tersalah bahasa saja daripada saya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.